Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Dalam catatan sejarah, begitu banyak peristiwa yang menyaksikan tentera yang ramai dikalahkan tentera yang sedikit. Malah kerajaan-kerajaan yang hebat dan besar seperti dinasti Ming dan Daulah Uthmaniyah turut pernah mengalami kekalahan pada angkatan musuh yang jauh lebih kecil. Dalam pertempuran Tumu pada tahun 1449 Masihi, 5,000 orang tentera dinasti Ming tewas kepada tentera Mongol yang hanya berjumlah 20,000 orang tentera. Perang ini juga menyebabkan Maharaja Ming, iaitu Maharaja Zhengtong, ditawan oleh tentera Mongol. Pertempuran Vienna pada tahun 1526 pula menyaksikan kekalahan tentera Uthmaniyah dengan jumlah tentera seramai 100,000 orang. Ketika itu, kelengkapan perang dan senjata api Uthmaniyah jauh lebih canggih daripada tentera Vienna. Begitu juga dengan Melaka. Sebenarnya, angkatan tentera Portugis hampir tewas ketika berperang dengan Melaka. Hal ini menyebabkan beberapa orang panglima perang Portugis menggesa Alfonso untuk berpatah balik ke India dan membatalkan hasrat untuk menakluki Melaka. Namun, keazaman dan tekad Alfonso menyebabkan beliau bertegas untuk terus menyerang Melaka dan seterusnya mencapai kejayaan. Mengikut perhatian saya, ada 10 faktor utama kekalahan tentera Melaka di tangan Portugis yang membawa kepada penaklukan kota Melaka. Dan tanpa kita buang masa, jom. Disebabkan Melaka dilimpahkan dengan kekayaan yang luar biasa, maka ramai di kalangan orang-orang Melaka telah ditimpa penyakit alwan, iaitu cintakan dunia dan takutkan mati. Ini adalah punca utama kekalahan Melaka di tangan Portugis. Dari alwan inilah munculnya penyakit-penyakit lain seperti sombong, zalim, kedekut, angkuh, mengabaikan jihad, pengkhianatan, dendam dan iri hati sesama sendiri, rasuah dan sebagainya. Portugis sentiasa berperang yang menyebabkan mereka memiliki kepakaran dan kemahiran yang tinggi. Dalam perang, hasil dari pengalaman-pengalaman tersebut, selain meningkatkan kekuatan fizikal dan mental tentera dan tentera yang kecil, Portugis mampu menakluki Goa dan menewaskan Pakatan Uthmaniyah. Sedangkan tentera Melaka hidup dalam suasana aman damai yang menyebabkan mereka kurang berpengalaman dalam peperangan. Dalam perang, pihak yang menyerang memiliki kelebihan psikologi berbanding pihak yang bertahan. Sebagai pihak yang menyerang, tentera Portugis hanya membawa diri dan peralatan perang, sedangkan tentera Melaka memiliki keluarga dan harta kekayaan yang perlu dipertahankan dan diselamatkan. Ini menyebabkan sebahagian mereka memiliki pertimbangan lain seperti melarikan diri atau membelot. Raja Portugis berusaha sedaya upaya untuk menakluki kota Melaka dengan melakukan pelaburan yang tinggi. Dengan sebab itu, ketika Portugis hampir tewas dengan tentera Melaka dan beberapa panglima perang Portugis menggesa Alfonso untuk membatalkan niat menakluki Melaka. Alfonso bertegas agar perang dengan Melaka mesti diteruskan sampai menang, walau sebarang akibat buruk yang terpaksa ditanggung oleh Portugis. Ya, diorang memang dah berniat mati-matian. Kalau mati pun matilah, janji dapat tawan Melaka ni. Sampai tahap macam tu lah. Alfonso di Albuquerque sememangnya dikenali sebagai seorang yang licik, mempunyai kepintaran dalam strategi perang. Beliau banyak menghabiskan masanya berperang di laut dan di darat. Oleh kerana itu, Alfonso diberi gelaran Kaisar Timur. Ketokohan dan kebijaksanaannya melayakkannya setara dengan seorang kaisar ataupun
Maharaja. Walaupun beliau hanya seorang pembesar di sebuah kerajaan, beliau juga digelar sebagai singa di laut. Singa di laut, bukan kat hutan. Lion of the Sea. Kalau anjing laut tu okey lah, kerana kepintaran berperang di laut-laut. Jadi anjing laut tu okey lah, anjing kan. Singa laut pun okey juga. Sultan Melaka yang terakhir iaitu Sultan Mahmud Shah memiliki beberapa sikap negatif seperti bersikap kejam dan terburu-buru melaksanakan hukuman. Hal ini dapat dibuktikan dari peristiwa pembunuhan Tun Matahir dan ahli keluarganya. Baginda juga bersikap curang dengan isteri Tun Biajib, iaitu salah seorang pembesarnya. Sikapnya ini sangat berbeza dengan sultan-sultan terdahulu dengan ketokohan, kebijaksanaan dan memiliki pelbagai kebaikan. Mungkin sebab itulah Tuhan ni dilimpahkan rezeki yang sangat-sangat banyak dekat Kota Melaka. Maka tidak hairanlah jika sultan tidak dapat sokongan yang jitu dan padu dari rakyat dan para pembesar. Perasaan dendam dan tidak senang dengan Sultan Melaka membawa kepada pembelotan beberapa pembesar Melaka. Mereka bekerjasama dengan membocorkan maklumat-maklumat sulit pertahanan Melaka. Pedagang-pedagang asing bukan Islam yang berasal dari China dan India telah memberikan bantuan kepada Portugis. Sebagai contoh, pedagang China menyediakan 2 buah jong kegunaan Portugis menyerang Melaka. Samping itu, seorang ceti dari India yang sangat berpengaruh di Melaka iaitu Nina Chatur turut memberikan bantuan kepada Portugis. Portugis menyatakan bahawa antara kelemahan Sultan Melaka dalam menghadapi perang dengan Portugis ialah Sultan Melaka tidak menyediakan sebuah kota pertahanan untuk Kota Melaka. Kota pertahanan yang berfungsi sebagai kota satelit sangat penting dalam mempertahankan sesebuah pusat kerajaan. Ini diakui sendiri oleh Alfonso, di mana beliau berkata seperti berikut: Melaka adalah sebuah kota yang besar dan ianya kelihatan sukar untuk ditawan. Hal ini akan menjadi kenyataan sekiranya Sultan memiliki sebuah kota yang lain yang dia boleh perkukuhkan, namun dia tidak memilikinya. Jika dia kehilangan Melaka, dia akan mengalami kehilangan yang mutlak. Sebelum Portugis melancarkan perang ke atas Melaka, mereka telah berjaya menawan beberapa buah pelabuhan di India seperti Diu, Calicut dan Goa. Dengan itu, kedudukan Portugis di bahagian timur sangat kukuh, di mana pelabuhan-pelabuhan di India ini menjadi pengkalan tentera mereka yang sangat strategik. So, itu sajalah jawapan yang saya boleh bagi sebab korang kerja tanya kenapa Melaka kalah? Kenapa Melaka boleh ditawan oleh Portugis? Kenapa? Korang kerja tanya bila saya ceritakan tentang kehebatan, tentang kekayaan Melaka dan sebagainya, korang kerja tanya itu je. Kenapa kalah? So, saya jawablah. Ini hanya pendapat peribadi saya berdasarkan apa yang saya baca sebelum-sebelum ni. Dan saya pun ada buat kajian sedikit melalui buku-buku yang saya baca yang berkenaan dengan Kota Melaka lah. Maaf kalau saya buat korang tertunggu-tunggu, okey? Dan sampai sini sajalah video kali ini. Harap korang enjoy, dan kalau korang enjoy, please like, share dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum dan bye-bye.